Dan yang ketiga, tuan-tuan, subhanallah, selepas dia mengaji dalam bab-bab urusan dengan ibadah, yang ketiganya dia kena mengaji pula dalam ilmu yang dipanggil ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, tu yang F tu. Apa dia? Ilmu untuk membersihkan hati dan jiwa dari akhlak-akhlak mazmumah dan menghiasinya dengan akhlak-akhlak mahmudah, iaitu ilmu tazkiyatun nafsi ataupun tasawuf. Ilmu apa ni? Ilmu nak belajar ikhlas, ilmu nak belajar adab. Dah kenal dah Allah, kemudian dah belajar dah macam mana cara nak ibadat kepada Allah. Yang ketiga, belajar pula macam mana supaya amalan yang kita buat tadi ni Allah terima. Syarat nak bagi Allah terima ibadat apa dia? Ikhlas. Ikhlas ni dia akan lahir kalau hati kita bersih. Hati yang kotor ni, tuan-tuan, subhanallah, dia akan melahirkan sifat mazmumah. Mazmumah tu apa? Sifat terkeji, sifat keji. Contoh apa? Riak, ujub, takabur, sum'ah, usak diri, sombong diri, nak tunjuk ibadat kat orang, nak orang puji dia. Semua tu lahir bila hati dia kotor. Nabi SAW sebut, fi kulli jasadin mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb, kata Nabi SAW. Sungguhnya dalam tubuh badan kamu tu ada seketui daging. Kalau elok daging tu maka eloklah seluruh tubuh. Kalau buruk daging tu maka buruklah seluruh tubuh. Itu adalah hati, kata Nabi SAW. Rupanya yang menyebabkan akhlak kita baik, yang menyebabkan ibadat kita diterima, yang menyebabkan ibadat kita ikhlas kerana Allah, tu tergantung dengan bersihnya hati. Kalau hati ni bersih, hati ibadatnya akan jadi ikhlas. Kalau hati ni bersih, akhlaknya akan jadi baik. Kalau hati bersih, tuan-tuan sekalian, dia akan menjadi seorang mukmin yang sangat istimewa, sangat baik. Tapi pasal apa hati dia? Pasal apa dia jadi seorang yang akhlak buruk? Pasal apa dia ada riak? Pasal dia sombong? Pasal hatinya kotor. Sebab tu orang kata apa? Hati busuk. Busuk hati, buruk hati, hati hitam, hati kelam. Perangai tu orang akan kait dengan hati. Pasal memang punca di hati. Kata ulama ni, hati ni raja. Raja Salih Asyik Muhammad. Dan tubuh ni rakyat dia. Kalau elok raja dia, rakyat dia akan baik. Kalau buruk rakyat dia, apabila buruk raja dia, rakyat dia akan buruk. Sebab tu, tuan-tuan, benda yang paling nak kena jaga hati. Macam mana nak jaga hati? Mengaji tasawuf. Hati ni ulama ibarat, tuan-tuan, macam ni, macam kaca ni, bekas. Bekas yang bersih, ambil apa-apa pun, tuan-tuan, masuk dekat dalam dia, dia akan jadi bersih. Bekas yang bersih, ambil ayak mutlak ni, masuk dekat dalam dia, ayak tu akan jadi bersih. Tapi kalau bekas ni kotor, jatuh dalam lumpur, duduk lumpur penuh kat dalam ni, ambil ayak jernih lagu mana pun, tuan-tuan, masuk dekat dalam dia, ayak dia akan jadi kotor. Faham? Hati ni ibarat bekas, kotor tu ibarat dosa, dan ayak yang jernih ni ibarat ibadat-ibadat yang kita lakukan kerana Allah. Bila kita masuk, tuan-tuan, ibadat ni dalam hati yang kotor, dia akan berubah menjadi kotor. Pasal apa? Pasal bekas tu kotor. Cara nak cuci bekas tu macam mana? Mengaji ilmu tasawuf. Tahu apa punca dosa. Mata tengok, hati jadi kotor. Mulut cakap tak elok, hati jadi kotor. Tangan buat benda tak elok, hati jadi kotor. Kaki berjalan ke tempat-tempat tak sepatutnya, hati akan jadi kotor. Perut makan daripada tak sepatutnya, hati jadi kotor. Lidah bercakap apa-apa semua, hati akan jadi kotor. Maka benda-benda ni kena dijaga. Macam mana cara nak jaga mata? Macam mana cara nak jaga mulut? Macam mana cara nak jaga tangan? Macam mana cara nak jaga kaki? Yang tu kena mengaji ilmu tasawuf. Mengaji ilmu tasawuf, kita akan dapat ikhlas dalam ibadat. Bila dapat ikhlas dalam ibadat, barulah ibadat kita akan diterima oleh Allah. Sebab kata ulama, dua syarat amal kita akan diterima. Yang pertama, amal mesti ikhlas kerana Allah. Yang kedua, amal mesti tepat bagaimana yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat ikhlas, mengaji ilmu tasawuf. Nak dapat tepat bagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW, mengaji ilmu ibadat ataupun ilmu fiqh. Habis, tuan-tuan sekalian, kita faham hadis ini apa yang dimaksudkan dengan ilmu yang fardu untuk kita mengaji. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kefahaman, insya-Allah. Kita akan sambung pada hadis yang berikutnya, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bi fa'tu minhu.
mastata'tum. InsyaAllah dalam pertemuan kita yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ada dua pengumuman. Yang pertama, ni kitab yang saya duk war-war sebelum ni pun, jadual amalan mengangkat darjat. Kitab ni saya susun sebenarnya, saya buat betul-betul bukan sebab alim lah. Susun ni pasal saya sendiri pun perlukan kepada jadual dalam amal. Setiap hari kita kadang-kadang kita terlepas amal ni pasal kita tak ada jadual. Jadi saya tolong buat jadual kat tuan-tuan daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Pukul 5 pagi nak buat apa, nak semayang apa, lepas semayang ni nak semayang apa, cadang saja, bukan semestinya buat macam tu. Kadang-kadang kita tak tahu lepas ni semayang apa, main tahajud, lepas main tahajud nak buat semayang apa, buat main taubat pula, main taubat buat apa pula, main hajat pula. Nak semayang taubat nak buat macam mana, semayang hajat tu nak buat macam mana, pun kita susun dekat dalam tu. Kemudian lagi lepas sebelum zuhur lagi nak buat amalan apa, lagi lepas zuhur lagi nak buat amalan apa, semayang sunat yang macam mana, semayang sunat kalau sebut 4 tu nak buat macam mana, dapat fadilat apa. Macam itulah keadaannya sampai tidur balik. Nak tidur pun saja dekat 20 amalan. Nak tidur saja baca ayat kursi, baca qul ya ayyuhal kafirun, baca qul huwallahu ahad. Banyak benda tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, amalan-amalan yang kita duk tahu dah kadang-kadang tapi selalu tertinggal pasal kita tak susun. Jadi saya tolong susun. Lepas tu saya buat kecil je. Pasal apa buat kecil ni? Supaya senang masuk dalam beg. Nak pergi mana-mana, nak rujuk apa mau, nak buat pergi kerja apa semua senang. Sementara nak lekat, nak kena tengok-tengok, biar boleh bawa pergi rata-rata. Sebab tu buat kecil dalam beg. Tu pun dia pun komplain, ustaz kecil pula. Buat bagi besar pula, dia kata besar sangat nak bawa tak boleh. Ada seorang tu kata apa, Marin, kami duduk buka, dia kata tulis kecil, dan kali tulislah besar. Lepas tu ni buat tulis warna macam ni, sekali payah nak baca apa semua. Nak beli tak ni? Tak mau beli. Abang lah tak mau beli, komplain apa? Komplain banyak sangat. Allah SWT. Jadi tuan-tuan, saya cuma buat bagi kecil-kecil. Dan harga dia pun RM12 saja sebab nak bagi orang mampu untuk beli. Dan sebenarnya saya buat ni pasal saya nak tumpang. Tuan-tuan buat amal, saya nak tumpang pahala amal sikit. Terkesan dengan Syekh Nuruddin kata apa? Kita ni amal tak ada, ilmu tak ada, nak tumpang orang masuk syurga aja. Kalau kita bagi ajak orang buat masuk syurga, takkan kita Allah tak kesian untuk tumpang masuk syurga. Sama harap macam itulah. Jadi tu yang buat tu harap tuan-tuan pekat-pekat tolong buat. Saya nak tumpang sikit amal-amal tuan-tuan tu. Dan saya cadang tuan-tuan jangan berhenti kat kita. Biar orang lain pula boleh tumpang amal dengan kita. Jadi insya-Allah mungkin boleh buat dia sebagai hadiah. Bagi hadiah ke orang. Tuan-tuan tengok orang-orang yang rasa macam dia nak buat amal, bahasa-bahasa macam dia tu dah nak belajar-belajar buat amal, tuan-tuan beli ekstra pergi bagi-bagi dekat depa RM12 hadiah. Kan, mudah-mudahan dia lekat amal 1-2 pun, mudah-mudahan jadi manfaat kita insya-Allah. Tuan-tuan ada kita buat jualan dekat luar tu. Dan yang keduanya wakaf kita masih berjalan macam biasalah insya-Allah. Rumah warga emas hari tu dah penuh dah. Dah duduk dah, ada 16 biji tu dah full. Jadi permintaan tu ramai lagi. Jadi kami buka pula dengan 20 rumah warga emas, 20 pintu rumah warga emas pun dah full dah, dah penuh dah. Jadi di sebelah kiri dan kanan rumah warga emas tu kami buat rumah guru. Jadi kos rumah guru tu 30,000. 30,000 aja. Ni buat ni cerita bukan buat pakai batu ni, pakai simen board je. Dhaif sangatlah cerita dia. Tapi yang tu je yang mampu untuk kami buat. Jadi Salih Ahmad setakat sekarang yang terkumpul untuk rumah guru ni sudah dapat lebih kurang 18,000. Ada baki lagi sikit. Kalau tuan-tuan nak tumpang sekali untuk rumah guru ni, ahlan wa sahlan, kami sangat-sangat memerlukanlah. Salih alaihi Muhammad. Pasal kalau kita boleh biaya budak-budak menghafal Quran, tu hari dia jadi alim ulama pun kita dapat pahala dia. Salih alaihi Muhammad. Apatah lagi kita menyediakan tempat duduk kepada orang yang mengajak kepada budak menghafal Quran lagi, mudah-mudahan lebih besar fadilat dan kelebihan dia insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak tumpang sekali, insya-Allah kita sediakan untuk wakaf dekat luar tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma
Abang ni.